الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نحمده ونستعينه ونستغفره، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ni kita dapat bersama. Insya-Allah saya nak sambung perbincangan berkaitan dengan masih lagi berkaitan dengan isu-isu yang ditimbulkan semasa pemerintahan Sayyidina Uthman ibn Affan, yang mana isu ini disebarkan sebagai satu propaganda untuk menjatuhkan maruah Sayyidina Uthman ibn Affan sebagai seorang khalifah yang rasyid, khalifah rasyidah. Itu perkara 9, yang mana sebelum ni saya telah sebut secara umum berkaitan dengan tuduhan yang dilemparkan terhadap Sayyidina Uthman ibn Affan, bahawa Sayyidina Uthman ini telah memecat memecat ramai dari kalangan tokoh-tokoh besar sahabat daripada jawatan-jawatan penting dalam pemerintahan pada waktu itu. Ini biasalah. Saya ingat saya masa saya sekolah menengah dulu pun cerita ni memang kita baca. Termasuk dalam sukat kita pelajari, bahawa punca kejatuhan, punca pemberontakan yang berlaku selepas 6 tahun Sayyidina Uthman ibn Affan, puncanya antara hak besar. Ini bukan antara hak besar, faktor besar kerana sikap Sayyidina Uthman yang mengamalkan nepotisme, kronisme dan sebagainya, iaitu mengutamakan keluarga dan sahabat-sahabat dia dalam memberikan jawatan-jawatan penting dalam pemerintahan pada waktu itu. Dan perkara ini memang masyarakat yang berada jauh daripada Madinah, dan mereka tidak mengenali dengan sebaiknya tentang Sayyidina Uthman ini, maka propaganda itu kira-kiranya berhasil. Ramai yang termakan juga, walaupun cerita ini tidak benar sebenarnya. Misalnya disebutkan bahawa Sayyidina Uthman telah melucutkan jawatan sahabat besar Nabi, iaitu Abi Musa al-Ash'ari daripada gubernur di Basrah, Amr bin al-As daripada gubernur di Mesir, Ammar bin Yasir daripada gubernur di Kufah, Mughirah bin Syu'bah daripada Kufah, daripada gubernur Kufah juga dia lucut juga jawatan. Begitu juga Ibnu Mas'ud. Semua tu adalah merupakan tokoh-tokoh besar sahabat yang dilantik menjadi pegawai besar lah, ataupun kita sebut sebagai gubernur di Kufah. Semuanya dipecat oleh Sayyidina Uthman, dilucutkan jawatan. Itu kita boleh tengok dalam kitab-kitab sejarah gitulah. Gitulah yang disebutnya. Sebenarnya lah kawan, mengikut kajian ulama'nya, sebenarnya pemecatan ini berlaku ada sebab. Dan sebab ini sebenarnya cukup relevan lah. Cukup mana masuk akal, bukan kata tidak masuk akal. Misalnya Abu Musa al-Ash'ari, memang betul Abu Musa, Ammar bin al-As dan Mughirah, 3 orang sahabat Nabi memang dilucutkan jawatan di zaman Sayyidina Uthman. Itu memang betul lah. Cuma persoalannya, kenapa lucut jawatan? Perkara biasa dalam pemerintahan. Kadang-kadang kita guna istilah lucut jawatan supaya muka jawatan ni dia 5 tahun sekali. Bila tengok ada masalah, banyaklah masalah ni, banyaklah masalah tu, ganti orang lain, menteri kabinet. Biasa, menteri besar itu kan lagi.
Dan itu perkara biasa. Dan kalau kita tengok sini, misalnya sahabat-sahabat besar tak kata apa. Sebab Sayyidina Uthman ni dia nak pecah ni, mesyuarat, berbincang, juhna. Cuma tu yang kita jadi heret. Itu dalam kitab-kitab sirah, kalau kita duduk mengaji sekolah menengah, tak ayat aman dia. Menyebabkan kita nampak teruk Sayyidina Uthman ni, mana suka-suka hati nak pecah orang. Padahal sahabat besar ni, misalnya sini disebut. Ni boleh rujuk dalam kitab lah kan ni. Misalnya kita As-Sawa'id, Tarikhul Khamis, itu bincang panjang cerita. Di mana sebenarnya 3 orang sahabat besar ni, iaitu Abu Musa al-Asy'ari, Amr bin al-As dan Mughirah, banyak sangat aduan terhadap mereka. Surat-surat lain, banyak semua aduan yang dikemukakan oleh masyarakat di Kufah itu, masyarakat di Basrah, masyarakat di Kufah terhadap 3 orang sahabat Nabi, Abu Musa al-Asy'ari, Amr bin al-As dan Mughirah. Wa tazallum minhum ahlu amsarihi, dan berlaku Allah panggil fitnah dalam bentuk kezaliman fakta. Sayyidina Uthman tahu bahawa 3 orang sahabat Nabi ni gak benar dia lah maksudnya. Sebenarnya tidak salah. Tetapi oleh kerana banyak sangat aduan-aduan ataupun kita kata fitnah yang dilemparkan terhadap mereka, walaupun Sayyidina Uthman berasa fitnah, memang Sayyidina Uthman tahu. Sebab dalam riwayat ada sebut Sayyidina Uthman kata mereka ni sudah teraniaya. Tetapi terpaksa dilucuk ke jawatan. Kenapa? Kerana rakyat ramai yang terpengaruh. Kalau dia tak pecah, boleh jadi demo ni akan dibunuh oleh musuh-musuh Islam. Dia musuh Islam ni bila dia gini, musuh tu pada waktu tidaklah ramai sangat, tetapi dia berjaya mempengaruhi masyarakat. Dan musuh Islam ni, dia nak buat sesuatu pun memang dia kaji. Seperti kita Malaysia kita ni tak. Kalau kita baca dalam sejarah, nak boleh dijajah dan sebagainya tak. Kaji tu bertahun-tahun. Dia kaji semua dari sudut emosi masyarakat, ekonomi masyarakat, budaya, habis dia kaji. Mana kalau dia bertindak, dia boleh harga rakyat yang akan memberontak di berapa peratus, dia boleh harga. Ni pun begitulah juga. Bila dia fitnah Sayyidina Uthman, dia tengok masyarakat semua, isu Sayyidina Uthman, isu karab Sayyidina Uthman ni menjadi bahan bualan ulama masyarakat, maka disitulah keluar dia ambil. Jadi Sayyidina Uthman tengok, bahaya ni. Padahal Sayyidina Uthman tahu bahawa tuduhan-tuduhan itu merupakan satu di'ayah, suatu propaganda dengan maksud untuk memburukkan tokoh-tokoh sahabat yang merupakan gubernur kerajaan Sayyidina Uthman pada waktu itu. Dan ini merupakan satu bentuk propaganda dengan maksud untuk menaikkan semangat rakyat supaya memberontak. Jadi saya tengok bahaya kalau tahap ni, kalau sekiranya tahap ini, tahap kemarahan rakyat, bila fitnah ini berlegar dengan begitu hebat sekali masyarakat, boleh menjadi merosakkan sistem pemerintahan dan sebagainya. Itu pandangan politik Sayyidina Uthman. Sebab tu dia suruh dia menuntut jawatan. Dan dia sebut, Sayyidina Uthman sebut dalam mana penulis-penulis yang buat kajian, dia kata sebenarnya ini adalah merupakan satu bentuk perencanaan daripada pihak Abdullah ibn Sabah. Ulama sebut gitu. Ramai daripada rakyat yang menerima, yang terpengaruh, termakan dengan propaganda ini. Ini biasanya rakyat-rakyat yang agak tidak berpendidikan, yang tidak dapat maklumat yang betul lah, yang terlibat, yang termakan fitnah ini. Ada orang Arab, ada orang tidak Arab, orang Islam pun ada, pokok fasik pun ada berlaku. Orang Islam pun setengah-setengah orang Islam ni nama je Islam kadang-kadang tu, tetapi pemikiran tidak Islam. Maklumat ni ikut jumpa dia sahut belaka. Ramai juga umat Islam lagu. Gak lah ni dunia WhatsApp pula kan. Nah, dunia WhatsApp ni sepah hadis dah setengah-setengah. WhatsApp ni sepah hadis dah. Asal masuk dia pun dah lalu. Tak ingat ke hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata cukup dah. Kafa bil mar'i kadiban. Cukup dah seseorang tu kita nak kata dia tu dusta. Setiap kali sampai maklumat dia ayat kau orang. Boleh kata pelawak dah. Tak ada tabayun, tak ada unsur nak siasat betul ke tidak. Kena ingat ni. Kita umat Islam ngaji hadis ni tak. Hak WhatsApp tu kena ingat. Kalau boleh, kalau nampak tak betul, kena sentiasa memperingatkan tabayun dulu.
orang ngajar hadis yang tidak kutip maklumat tepi lokal lagu tu. Peringat selalu dalam WhatsApp supaya orang pun ingat. Aing kena ayat gini. Nak send tu bismillah lah kau. Kena ajar gitu. Nak sebar tu bismillah lah kau. Dia mikir lah. Oh tak boleh ni. Kena check betul ke tidak. Tak tahu. Kalau ada cerita 10 tahun dulu masuk pula. Menyebabkan jadi timbul banyak masalah. Jadi kita orang Islam ni tak boleh. Dia kena maklumat. Dia kena jaga sungguh. Sebab manusia dia akan bertindak berdasar pada maklumat tu. Kalau maklumat tu, kalau kita sebar maklumat tu, dia berkait dengan kita, jadi punah persepsi masyarakat. Dosa parah tu. Bukan sikit-sikit dosa tu. Maknanya kita ni sebagai lidah syaitan, penyebar berita palsu. Bergerak tu. Inilah hakikat realiti yang berlaku di zaman kerajaan Sayyidina Uthman, khusus di kawasan jauh lah, kawasan Mesir, Kufah, Basrah, Iraq dan sebagainya. Jadi bila mana Sayyidina Uthman melihat fenomena ini, bahawa masyarakat sudah termakan dengan propaganda jahat golongan Sabaiyah ini, maka zaharalahu annal maslahah fi azlihim wa in kanu kadhibina alaihim. Ini kata-kata Sayyidina Uthman kata. Sayyidina Uthman dia kata atas ijtihad dia kata dalam situasi ini maka maslahat menuntut supaya dilucut ke jawatan mereka, walaupun mereka itu adalah orang yang teraniaya. Mana mereka telah, golongan musuh telah mereka yasa kata cerita palsu terhadap, tetapi oleh kerana benda tersebar dengan meluah, rakyat pun boleh terima, maka Sayyidina Uthman kata pada ketika itu kita kena lihat realiti pada waktu itu, maka memecat mereka adalah jalan terbaik. Sebab tu dia pecat tu. Masalah sekali orang kita ni dok, dia kata tengok Sayyidina Uthman pecat. Tu tak faham pun dia ketua kan. Padahal nak boleh pecat ni mesyuarat kemain. Mana hak pecat tu jawatan kuasa sebenarnya tu. Seperti email juga. Buat apa-apa ni kita email padahal mesyuarat 4 hari tak siap mesyuarat tu dah. Tapi bila kena tu email je kena. Apa tu pesen orang kita dikit. Ada kata nak jadi email sangat. Nak jadi ketua sangat. Itu masalah cara memikir. Sebab tu orang Islam sebenarnya sejarah ni, tujuan kita baca hak ni supaya kita jadi cerdik, supaya umat Islam jadi cerdik. Sayyidina Uthman ni tak ada orang masyarakat kita, pemimpin kita atau dunia ni tak ada serupa Sayyidina Uthman tu. Satu pun boleh jatuh kerana maklumat palsu, kerana berita palsu. Dia boleh jatuh pemimpin sahabat ni tu. Sebab tu umat Islam dia kena beringat, selagi mana tidak berlaku tabayun, dia tidak boleh mengesah satu maklumat itu, dia kena tawakuf, dia kena berkecuali, jangan mengambil sikap selalu. Inilah pengajaran besar yang kita dapat daripada cerita ni sebenarnya. Allah bukan takdir ke berlaku cerita ni saja-saja gitu, puas dia saja. Tidak gitu. Dia ada maksud dia untuk pelajaran pada umat kemudian. Kita ni lah, kita ni. Kadang-kadang balas gagal tu. Balas gagal rupanya tak jadi lagi benarnya cerita tu. Pun ni lah kita kata main kereta dia hilang, anak dia ambil dah. Barang wasak lah betul ya, dia ada. Bulan Ramadan saja 4 kali dah mati kawan. Dia cerita wasak. Jadi benda tu kena ingat. Maknanya daripada cerita ni banyak pengajaran yang kita boleh ambil. Banyak pengajaran. Sebab itulah kalau kita belajar hadis, sebab tu sejarah ni kita kena belajar. Kita kenapa? Kita akan ada satu nilai dari diri kita. Maklumat ni bahaya. Maklumat rosak ni. Kerana termakan maklumat palsu, fitnah ni. Termakan tu. Sebab manusia ni dia akan bertindak berdasar kepada kefahaman dia. Dia bertindak berdasar kepada ilmu dia. Dah ilmu dia boleh gitu, maklumat dia boleh gitu. Gitulah dia tindak. Umumnya gitu. Sebab tu kita orang Islam, dia kena ada nilai, kena ada qiyam, kena ada satu nilai yang mana kita akan nilai setiap maklumat itu. Sebab tu dalam Quran ni dah banyak sangat anjuran-anjuran, ayat-ayat yang Allah SWT minta supaya kita ni berfikir, berakal, cek dulu. In ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu la'allahum yatafakkarun, la'allakum tatafakkarun. Banyak ayat-ayat gini gitu. Agak-agak mikirlah. Itu makna la'allahum.
agak-agak pakat fikir, guna otak tu, jangan guna kepala lutut. Agak-agak gitulah. Apa tu? Sebabnya kalau silap bertindak, seorang bertindak silap pun main dah rasa. Cuba bayar ke berjuta mana. Satu kampung, satu negeri, semuanya persepsi tu rasa kerana maklumat tertentu. Ini peranan media. Media zaman tu adalah media dan cara dia yang sesuai. Allah ni media lagi hebat, bergerak lebih pantas daripada angin. Ni kedudukan maklumat sekarang. Sebab apa? Kuasa media. Sebab tu media ni orang panggil satu, mana teknologi media ni, kalau orang boleh kuasai tu, dia boleh kuasai dunia. Tu tanggapan masyarakat moden sekarang. Kita boleh menguasai media, maka kita boleh menguasai dunia. Kita boleh ubah fenomena ini. Siapa begitu sekali dia punya kuasa media tu. Jangan kita main. Misalnya kalau kita baca buku-buku berkenaan politik, baca ada lenten ni, ada tak tu? Pemimpin yang penakut dia berhimna buat pilihan raya musim banjir. Bapa orang duduk rumah tu TV. Pasti itulah dia ngomong, dia begitu. Selok orang tengok. Bapa zaman dulu ingat dulu kita dah tengok cerdik. Musim-musim banjir ke apa? Dia masa tu buat pilihan raya. Orang duduk rumah tu. Lagi macam mana dia? Waktu dia masuk ke TV maklumat kelih, tak si kelih kerja mata kelih orang lagi. Nampak tu cara manusia ni, dia cerdik. Dia cerdik. Jadi kita pun kena cerdik juga. Kan? Baik, berkenaan dengan Ammar pula. Cerita Ammar bin Yasir. Yang disebut bahawa dia ni dilucutkan jawatan daripada menjadi gubernur di Kufah. Betul kau cerita tu? Memang ada disebut dalam kitab bahawa Ammar bin Yasir ni dia pecat, dia lucutkan jawatan Sayyidina Osman. Orang kita pakai terima selalu, padahal tidak. Dia dilucutkan jawatan sebenarnya sampai Sayyidina Umar lagi. Yasir sebenarnya Ammar bin Yasir. Tiba-tiba perkara itu diletak di atas Sayyidina Osman. Ingat tak sebelum ni kita baca tu, anak Sayyidina Umar sendiri selepas Sayyidina Osman kena bunuh, bahkan sebelum tu lagi Ibnu Umar, nama dia Abdullah tu, dia pernah buat kenyataan. Kenyataan kalau learn dia buat sidak akhbar lah. Kalau learn dia kata Sayyidina Osman ni, hak dia buat ni sebenarnya bukan benda baru. Kalau hati-hati nak baca kitab tu, Sayyidina Osman buat ni memang dia sebenarnya menyambung legasi sebelum tu lagi. Dia menyambung kerja-kerja dua khalifah sebelum dia, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar. Dan dalam kitab sebut Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar buat ni sebenarnya hak zaman Nabi lagi. Misalnya dituduh Sayyidina Osman ni lantik jawatan-jawatan penting dari kalangan Bani Umayyah. Padahalnya dalam zaman Nabi, pegawai-pegawai ada zaman Sayyidina Abu Bakar, zaman Sayyidina Umar, zaman Sayyidina Osman, ramanya pegawai yang sudah dilantik zaman Nabi lagi. Setengah tu daripada jawatan rendah jadi jawatan tinggi, tapi jawatan tu terima zaman Nabi lagi. Misalnya Yazid bin Abi Sufyan, zaman Nabi jadi Nabi lantik jadi ketua tentera, walaupun peringkat rendah zaman Nabi. Kemudian naik pakat zaman Sayyidina Abu Bakar, zaman Sayyidina Umar, zaman Sayyidina Osman. Siapa dia Yazid tu? Adik-beradik Muawiyah. Jadi Abu Sufyan ni ada anak dia nama Yazid, cucu dia pun ada anak Muawiyah tu nama Yazid juga. Lama haji ni gitu. Kita tengok sebahagiannya dia bukan ayat semua, takut jadi panjang dah tu nak senara semua baca dirilah dia tu. Nak tengoklah kita. Adapun Abdullah ibnu Mas'ud, ini antara yang disebut sebagai orang yang dilucutkan jawatan. Memang betul. Kenapa Abdullah ibnu Mas'ud ini dia pernah menjadi gubernur juga di Kufah dan dilucutkan jawatan? Kenapa? Sejarah membuktikan bahawa Abdullah ibnu Mas'ud dan Sayyidina Osman ini dia acak benar, bukan acak lah, banyak dia bercanggah pendapat. Khalifahnya Sayyidina Osman, dia ni gubernur, tapi bercanggah semua pendapat. Agak-agak lah kalau kita jadi PM lah, timbal ni bukan timbal lah, bawah lagi tu canggah semacam kita, agak-agak lah, tak ada sepenggal. Jadi Tok Ngulu sudah lah, boleh jadi menteri kabinet. Bahaya aku nak lagi je, tak pernah berlaku aku ya. Cuba kita lah ke mana. Kalau kita tak sekira Sayyidina Osman lah,
Hak cerdik ni kita nak tidak cerdik lah. Agak-agak lagu mana. Tak ada 2 kali Jumaat. No, apa cakap bangkai saja, sepuluh bangkai dia. No, misalnya. Begitulah sebenarnya mengikut ulama ni. Ibnu Mas'ud ni dia banyak. Yang anda nak baca hak ni dalam sebut dalam kitab Sawaid. Wa amma Ibnu Mas'ud fa kana ya'tadidu ala Uthman kathiran fa zaharat lahu al-maslahatu fi 'azli ala anna al-mujtahid la ya'tarid alayhi fi umuri al-ijtihadiyah. Adapun berkenaan Abdullah ibnu Mas'ud yang dilucutkan jawatan daripada gubernur di Kufah, sebenarnya dia ni banyak acak kali lah. Dia membantah pendapat Sayyidina Uthman kathiran, banyak kali. Jadi susah Sayyidina Uthman pula. Muka dia ni sahabat besar dulu. Abdullah ibnu Mas'ud ni bukan calon-calon orang, sahabat besar ni, tokoh Al-Quran dia ni. Sampai Nabi sebut kalau nak baca Quran, kalau nak alim tentang Quran, pergi ngaji dengan Abdullah ibnu Mas'ud lah, Nabi kata. Tu kedudukan Abdullah Mas'ud. Dia ni orang yang terlibat susun Quran. Nabi ada doa khusus Nabi. Ni antara tokoh akademik. Dia ni walaupun dia terlibat dengan politik, dia ni juga tokoh akademik di kalangan sahabat. Abdullah ibnu Mas'ud ni bukan main-main. Ni termasuk dalam abadilah dia ni. Termasuk dalam Abdullah. Sebab nama Abdullah hebat lah zaman Nabi. Nama Abdullah. Sehingga dalam kitab tersebut, sehingga ada kitab khusus sebut abadilah. Abdullah tu abadilah maksud dia. Jangan bubuh nama tu. Abdullah tu dah lah. Baik, kata sedap abadilah. Dia pun nama abadilah. Pergi Mekah ni suka orang. Mana parut nama kalau terjemah abadilah, kalau terjemah ke Melayu Abdullah. Tu mana abadilah. Oh, jadi jamu tu. Abdullah puasa 2. Jadi nak bubuh pun kena tengok juga. Jangan ikut si nak bubuh. Jadi apa ni, Sayyidina Uthman pun fikirlah, dia kata sebenarnya di sini dalam keadaan ni banyak sangat Abdullah ibnu Mas'ud tu canggah dia. Tak setuju saja. Kita kena ingat sahabat Nabi, dia manusia seperti kita juga. Dia mesti ada setuju sebab dia jiwa bebas. Sahabat Nabi ni jiwa bebas. Dia tak terikat dengan orang, dia memikirkan Allah. Dia fikir ini tak kena ni. Dia gini aja. Dia pemikiran politik ni lah cukup mana pun dia berbeza semua. Ahli fiqh dengan ahli politik dia tak berlagu sama. Orang ahli dalam fiqh jadi ahli politik nonginnya tak ada 2 kata. Nonginnya tak ada sempurna. Dia ahli fiqh betul. Lepas tu kalau kita ambil ahli sufi tak jadi ahli politik dah mana. Berat lagi. Sebab tu Nabi Tasir Abu Zar pakai jawatan. Kalau Abu Zar pakai jawatan, berat, baju putih lah kau. Dia ingat hari akhirat. Ni lah ni baju hak ni warna tangan warna ni sein 3 warna. Baju lah pelik-pelik. Tu lah aku lah ni. Tak kita boleh aku. No, orang pesen lagu tu. Dia tak ni. Jadi ada orang tanya dalam WhatsApp lah. Kita duduk mengajar gini lah. Dia kata kalau tengok cara ustaz mengajar nampak sahabat Nabi tidak ada wahdatul fikri. Tidak ada kesatuan. Tidak ada berlaku persepakatan dari segi pemikiran. Itulah yang mengakibatkan tidak ada wahdatul amal. Yang menyebabkan tidak ada konsep kerja bukan kerja sama. Jadi tak serupa. Buat mikir tak serupa dah, maka bertindak pun dia tak serupa lah. Dia kata gitu. Dia kata tak betul gitu. Masalah baik kita kata kalau serupa berlaku agak lagu mana? Agak cuba fikir. Kata kalau serupa berlaku, Abu Bakar berlaku, lagu mana ada? Dunia ke syurga memang lagu. Tidak dunia kalau lagu tu. Memang dia tak serupa tu lah dunia. Cuba tengok jari kita ni kalau serupa agak lagu. Ni anak jari pun sama-sama ibu jari. Agak lagu mana? Orang buat cerita makhluk asing pun tidak lagu tu jari. Tak korek hidung kat mana? Hak ni dia ada hijau khusus lain lah kau. Jadi sahabat Nabi setengah-setengah tu memang bukan dalam bidang dia kadang-kadang. Sebab Abu Zar kayak dia duk kritik gubernur, duk kritik orang ni. Sebab apa muka demo ni terlibat dengan masyarakat. Kadang-kadang cara tu lain. Dia orang politik ni kita kena. Kita pun jangan terlajuk lah. Apa kau itu. Kadang-kadang orang politik tu hak dia buat tu tak serupa dengan hak dia yakin. Tak serupa dengan hak dia nak. Tapi tak boleh ni orang ramai ni berjuta duduk depan dia. Kalau dia buat cara dia pendek kata mati pozit tu.
pilihannya. Ni dalam bab-bab yang boleh berkompromi lah. Maksud saya sebut tu bab akidah tak boleh, bab prinsip tak boleh. Waktu mati tak apa bab prinsip tu. Ni mana bab kecil-kecil lah. Tapi masalah ni kalau kita baca kita hak bercanggah ni hak besar, benda-benda yang kira-kira ni benda ijtihadiah. Dia istilah perkara ijtihadiah. Sayyidina Uthman kata, kalau aku buat salah besar, buat salah hak bukan betul ijtihad. Sebab ada benda boleh ijtihad, ada benda tak boleh ijtihad. Tiba-tiba aku ijtihad dia canggah, enggak berat lagu tu. Mana ijtihad ni, maknanya orang panggil ijtihad politik. Gini, di saya sebagai ketua dalam situasi ni, oleh kerana benda ni benda yang tidak muhkam, benda tak ada dalam Quran, tak ada dalam hadis, tapi keperluan situ kita nak guna, nak ijtihad situ mesti dia memerlukan kepada ilmu, maka situ berlaku ijtihad. Maknanya ijtihad dalam ruang ijtihad, perkara yang dibenarkan hak tu canggah semacam berat lagu ni. Nak berjalan lagu mana lagu tu sistem pemerintahan. Sayyidina Uthman ni tak ada buat benda Rasul-Rasul besar, tak ada. Ibnu Katsir kata kalau ada hadis yang menyebutkan sahabat Nabi melakukan dosa besar, kekal di atas dosa besar, itu tanda hadis tu hadis maudhu', kata Hafiz Ibnu Katsir. Siapa dia Hafiz Ibnu Katsir? Dia boleh kecek lagu tu orang terima sebab dia Hafiz Ibnu Katsir, orang kenal dia siapa. Kita berkata kalau kata lagu tu orang kata tahu mana. No. Ibnu Katsir kata memang Khatib Baghdadi berkata gitu. Jadi hak ni Sayyidina Uthman kata apa yang dicanggah sama aku buat, sedangkan hak ni masalah ijtihad. Sepatut masalah ijtihad setelah disetujui oleh sahabat-sahabat lain, kalau kita tak setuju kita kena duduk dia. Sebab itu masalah ijtihad. Kecuali masalah prinsip, masalah usul agama, tu tak boleh lah tu. Kalau orang sokong belaka apa kita kena lawan lah tu. Ni tak masalah ijtihad dia. Hak tu saya memang kata tak boleh lagu ni. Akhir sekali lucu jawatan. Tapi Ibnu Mas'ud bila orang lucu jawatan, dia tidak nak kalut tentang Sayyidina Uthman pun. Orang lain sibuk. Abdullah Ibnu Mas'ud ni dalam riwayat sini dia tidak sebut. Bila Sayyidina Uthman lucu jawatan dia tetap baik dengan Sayyidina Uthman. Dia semayang belakang Sayyidina Uthman. Dan dia tidak mengetuai satu gerakan menentang Sayyidina Uthman. Tak ada riwayat sebut gitu. Hak ni Sayyidina Uthman tidaklah kata dia jadi kepala duduk depan sekali bagi demonstrasi. Hak pegang hello tu tak, dia duduk depan sekali. Tak ada. Yang orang lain sibuk tu baru. Ini sepatut orang Islam dia kena fikir. Ya kamu duduk sibuk bawa cerita Ibnu Mas'ud kena itu. Ibnu Mas'ud tak ada apa-apa. Bahkan dia sokong apa ni kerja Sayyidina Uthman. Ni pelik nampak sangat. Ini guna cerita. Ambil kesempatan di atas maknanya isu. Perkara yang ke-10, antara tuduhan berat juga yang dilempar kepada Sayyidina Uthman ialah dia ni mengamalkan sikap nepotisme. Bui kelebihan, bui jawatan penting pada anak-anak dia. Kronisme. Sahabat-sahabat dia, sains-sains dia, bui jawatan penting. Ni berat, ni paling berat. Dalam sejarah ni paling berat. Sebab tu dia pun saya nak cuba kita tengok, kita analisa sikit. Kita ni baca ulama kaji ni, dia ada rujukan semua. Kalau kita nak tengok boleh tengok sendiri. Dia ada semua, ada rujukan. Cuma saya tidak nak baca semua. Kalau nak boleh ambil kitab ni, boleh tengok sendiri. Bukan boleh free, bukan PDF juga. Atau print mana-mana, boleh baca sendiri. Misalnya, antara tuduhan berat yang dilemparkan kepada Sayyidina Uthman Ibn Affan adalah beliau telah melakukan satu tindakan yang menyalahi tindakan yang dilakukan oleh dua sahabat dia, iaitu Sayyidina Umar dan Sayyidina Abu Bakar. Dia beri jawatan kepada anak-anak dia. Baik. Mula-mula sekali tuan kita ni, Syekh Muhammad Saleh Ahmad Al-Ghursi ni, dia kata sebenarnya pelantikan yang dilakukan oleh Sayyidina Uthman dengan memberikan jawatan-jawatan penting kepada keluarga dia, hak tu sebenarnya adalah merupakan iqtida bi Rasulillah. Sebenarnya dia ikut Nabi. Ulama kata Sayyidina Uthman mengambil tindakan beri jawatan kepada kaum keluarga dia tu sebagai mengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bapa yang gitu. Mana Sayyidina Uthman ada sungguh kalau Sayyidina Uthman beri jawatan kepada anak-beranak? Ada. Memang ada. Berapa orang? Ramai. Berapa beri ikut Nabi?
Apa yang bui jawatan? Sebab dia ikut Nabi. Jadi kalau kamu nak tahu, kamu kena tengok pemimpin zaman Nabi, hak pegang jawatan zaman Nabi itu siapa? Kena kaji. Ni hak Nabi latih bahagian perbandaran, orang Tino pada, orang jatuh pada Atikah nama tu, ketua bahagian perbandaran, antara ketua orang perempuan. Bangsa mana, kabilah mana, kajilah. Bahagian tentera, bahagian ekonomi, bahagian semua jawatan. Cuba tengok siapa dia ada. Jawatan itu diisi oleh siapa? Nabi bui kepada siapa? Kamu kena tengok tu dulu, baru kamu boleh kata pada Sayyidina Osman. Ulama yang buat kajian dari segi penjawatan ni tak, zaman Nabi lagi, zaman Sayyidina Abu Bakar, zaman Sayyidina Osman, serupa cara lantik pemimpin dan watak-watak kabilah-kabilah pun sama. Sayyidina Osman ikut tu. Baik, cuba tengok. Salah seorang yang mengkaji isu-isu kontroversi di zaman sahabat, nama dia Ibn Taymiyah. Ni dia ada kitab dia khusus, Abdul Abbas Taqiyuddin Ibn Taymiyah, dalam kitab dia Minhajus Sunnah. Kitab ni antara kitab yang sangat dibenci oleh puak-puak Syiah. Minhajus Sunnah. Kitab ni mana Syiah punya kitab ni, dia di lalu dia habis. Orang hati bercin semua. Apa dan dengan kitab ni lah Minhajus Sunnah ini, Imam Ibn Taymiyah lawan puak-puak Syiah. Ni Ibn Taymiyah sebut dalam kitab dia bahawa Sayyidina Uthman ni bui jawatan kepada Bani Umayyah tu sebagai mengikut Nabi. Hak ni dia ada dalil. Dia boleh kemuka seorang-seorang. Pegawai-pegawai yang ada dalam pemerintahan Sayyidina Uthman, kebanyakannya pegawai ni adalah pegawai yang sudah pegang jawatan zaman Nabi lagi. Zaman Sayyidina Abu Bakar dikekalkan, zaman Sayyidina Umar dikekalkan, zaman Sayyidina Uthman kekalkan. Sebab itulah Abdullah Ibn Umar kata, sebenarnya apa yang dibuat oleh Sayyidina Uthman itu sebenarnya dia ikut cara dua orang saya dia hak sebelum ni, hak nama Umar, ayah aku, dan Sayyidina Abu Bakar. Tapi masa ayah aku buat, Allah tak kata apa. Dia tak berani nak kata. Zaman Sayyidina Uthman dia tahu dah paruk kalau kena. Sebab itulah hati-hati dengan puak-puak Syiah, dia tak boleh gosok, dia nak kata selalu. Mungkin sama tengok Sayyidina Uthman ni salah satu cara dia nak main cara diplomasi, dia hantar siapa di Mesir tu naik kali dia hantar wakil dia nak musuh tali. Muawiyah kata tali, sebab tu zaman Muawiyah hantar siapa? Zaman Yazid hantar Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi. Tu dia padan apa pun ni. Sebab tu ada pensyarah kata, dia kata lah ni rakyat Mesir pun tunggu Hajjaj pula lah tu. Tak padan lagi. Rakyat Mesir berkali dia nak tunggu lahir Hajjaj pula baru dia nak erti. Jadi buat-buat ni, buat-buat Syiah, buat-buat sahabat iyah ni, hadirat, jiwa dia sudah rosak. Dia tak boleh main cara lembut. Sebab itulah Hajjaj antara kata-kata dia kata aku akan buru buat-buat sahabat iyah ni siapa lu baca caci. Puak-puak Syiah. Sebab puak-puak ni lah sebenarnya yang memburukkan sejarah Islam. Tu ya Syiah. Ingat tak dalam sejarah Tingkat 5? Saya masih ingat lagi. Mula-mula hari pertama dia nak jadi hari pertama nak masuk jabat, jadi gubernur, menteri besar lah di Mesir, dia bawa pedal, dia arik pedal, tubik api pedal dia arik atas tanah. Supaya cerita Cina, bawa pedal tanpa sarung, arik. Kita kejut, kata teruk pemimpin menteri besar kajian Islam nak jumpa ayat hari mula-mula nak baca khutbah di Masjid Jami', bawa pedal tanah arik tubik api. Dia tak ayat lah tubik api tu tambah apa terjemuh. Lo ayatnya pedal telanjang. Bapa yang gitu. Memang gitu sungguh sebenarnya. Cuma kita kena tahu kenapa begitu. Begitukah cara seorang pemimpin nak memenangi hati rakyat? Begitukah? Kita jawab ya untuk rakyat Mesir. Untuk rakyat Mesir, cara nak memenangi hati rakyat Mesir pada waktu tu, dia kena bawa pedang gitu. Apa tu? Kita kena tahu sejarah. Sebelum Hajjaj pergi ke bumi Mesir jadi gubernur, lama mana dah. Bahkan Amr bin As lari tengah malam. Sebelum tu Amr bin As di zaman Sayyidina Umar dia jadi gubernur. Dia pun lari tengah malam, pernah lari tengah malam. Ada disebutlah pada beberapa orang, bahkan beberapa gubernur pun telah dibunuh oleh rakyat Mesir yang terpengaruh. Sebab Mesir ni pusat gerakan Abdullah ibn Sabah. Ramai mana dah gubernur. Sebab tu Yazid dia tak boleh nak main atas gubernur jenis pasal waruk-waruk tak agak pokok ni. Dia tak agak nak atas pokok ngatik-ngatik ni. Dia atas hak ni, hak lagu ni. Dia kena atas gubernur hak ni sepuh Hajjaj.
Situ dia berperanan. Dan memang ulama sebut peranan dia bila dia pergi situ dia. Memang Syiah tak boleh hakak kepala selama mana tak boleh hakak kepala. Lari dia kejar. Bukan dia sebut di Masjid Jami' itu. Sebab masa dia nak pergi ke Masjid Jami' itu, dia diiring oleh putera dia. Pokok Syiah pekung dia dengan anak batu. Waktu Nabi di Taif, memang berdarah kaki Hajjaj. Sebab tu dia guna pedal tu. Sampai di masjid dia bucak, dia kata dia nampak kepala rakyat Mesir ni sudah masuk. Dan dia akan ajar, dia akan disiplin ke rakyat Mesir dengan pedang. Dia sebut terang, dia akan gunakan tentera untuk ajar rakyat Mesir. Sebab apa? Teruk. Kita tak tahu, kita kena tahu sejarah rakyat Mesir masa tu. Kalau kita kaji rakyat Mesir zaman dulu, bro, zaman ingat cerita kan? Ni riwayat yang saya ni. Bukan hadis Nabi, tapi cerita sahabat. Zaman Sayyidina Umar Amr bin As jadi gubernur di Mesir. Masa zaman tu masih berlaku lah. Yang teruknya jiwa rakyat Mesir. Upacara menghumbankan wanita cantik ke dalam sungai Nil masih berlaku lagi. Ni orang panggil faham paganism. Paganism ni maknanya puja dewa. Dewa ke dia? Dewa sungai Nil. Dia puja. Setiap tahun mesti dihumbankan wanita paling cantik, anak dara ke dalam sungai Nil. Supaya apa? Nak jamu dewa sungai Nil. Bila Amr bin As jadi gubernur, dia haramkan. Dia kata ini satu upacara yang zalim. Kan cerita dia kita maklum, biasa kita dengar kan, menyebabkan esok ke sungai Nil tu jadi paras, dia sampai parah lutut, turun surut sungai Nil. Susah hati Amr bin As. Tak ada apa, gagal media esok kata itulah kita ayat dah ustaz dengar orang. Tak sikut orang tua ayat. Orang tua tak betul belaka. Tu. Gitu lah. Marah kepada Amr bin As. Amr bin As kata tak boleh. Benda ni salah dari segi agama. Akhir sekali susah dia. Semua media tidak menyokong dia. Sakit kepala menteri besar masa tu. Saya nak ringkas cerita di atas surat Sayyidina Umar. Sayyidina Umar pun atas surat kata betul lah tindakanmu. Surat selagi mutahuk esok kali lepas masuk mutahuk dah sungai ni. Sayyidina Umar hapuskan surat pada pejabat menteri besar di Mesir. Selagi pada alamat dia tu pada sungai ni. Sayyidina Umar pun dia Amr bin As baca dan ringkas dia baca. Seperti yang kita maklum lah, kalau wahai sungai ni, kalau kamu bergerak dengan izin Allah maka bergerak. Tahu suatu patu esok kali tu parah tu naik kembali seperti biasa. Ayat ni masyarakat Mesir tahu tu. Kita kena tahu latar belakang masyarakat. Bila puak-puak Sabaiyah ni pergi ke Mesir, dia mengambil kesempatan di atas pemikiran rakyat Mesir yang jauh daripada agama untuk memburukkan Sayyidina Uthman. Dan dia berjaya. Menyebabkan walaupun Mesir sudah dikuasai oleh kerajaan Madinah pada waktu itu, tetapi pemikirannya belum dikuasai oleh kerajaan pada waktu itu. Itulah sebenarnya cerita. Jangan kita tahu waktu kita nampak betul waktu tindakan. Jangan kita kata tindakan lembut ni dia betul sama. Tak. Ada ketikanya tindakan lembut tu tak betul kalau dia letak tak kena pada tempat. Sebab tu seorang pemimpin yang bijak, dia pandai letak pemimpin ni, dia letak sini. Pemimpin dia pandai tengok keadaan. Watak ni tak boleh duduk sini. Dia tahu tu pemimpin yang bijak. Jadi sebab tu ulama kata kehadiran Hajjaj di Mesir itu tepat pada waktu. Memang tepat. Ni pun begitulah juga. Jadi kata Ibnu Taimiyah, dia kata sesungguhnya kita kena ingat Uthman ni, kena tahulah dulu. Uthman ni dia keturunan Umayyah. Uthman ni orang panggil pokok Bani Umayyah. Abdul Syams tu keturunan Nabi juga asalnya. Dia jumpa di atas. Kalau kita tengok sejarah, Abdul Syams tu adalah keturunan dia lah. Baik. Kata Ibnu Taimiyah, dia kata sesungguhnya Bani Umayyah ni semasa Nabi hidup, Nabi telah lantik ramai dari kalangan Bani Umayyah. Bani Umayyah ni kira-kiranya anak-anak Nabi juga sebenarnya hakikatnya. Quraisy belaka tu. Nabi telah melantik dari kalangan Bani Umayyah semasa hidup dia. Ramai pemimpin-pemimpin. Begitulah juga orang yang ambil jawatan selepas Nabi, iaitu Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar pun mengekalkan pegawai-pegawai yang dilantik oleh Nabi yang terdiri dari kalangan Bani Umayyah. Dan kata Ibnu Taimiyah lagi, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, bila dia nak buat perlantikan baru untuk jawatan-jawatan kosong, memang dia cari Bani Umayyah. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar buat gitu.
Sebab apa? Sebab dia kata apa yang Nabi pilih banyak dia kalangan Bani Umayyah ni, apa? Sebabnya dia kata Bani Umayyah ni, pokok dia ni, Bani Umayyah ni kita kena tahu. Sebab tu kita kena baca sejarah Arab ni. Bani Umayyah ni orang panggil, dia panggil keturunan pemimpin dia panggil. Kita kena tahu. Bani Umayyah memang keturunan pemimpin zaman jahiliah lagi. Pokok dia tu. Sebab tu Nabi nanti dia. Dalam hadis Nabi kata orang yang mulia semasa jahiliah masuk Islam dia jadi mulia juga. Orang yang jadi pemimpin zaman jahiliah bila masuk Islam maka dia jadi pemimpin juga. Tu secara umumnya begitu. Tapi nak amal bodoh tak boleh hadis tu, dia kena ada kaedah dia lah. Tak boleh dia pemimpin ni mari masuk itu jadi pemimpin pula. Tak boleh, kena tengok dulu. Kena biar lepas dia punya tahap-tahap dia tu. Tapi nak ayatnya ke Nabi iktiraf bila jadi pemimpin tak kira sama jahiliah. Mana orang tu cerdik lah. Tu Nabi nak ayat. Nak boleh jadi pemimpin sama Islam kau kafir kau mesti cerdik. Pasal ayat dia jadi pemimpin ni dia cerdik. Jadi Nabi iktiraf kecerdikan. Sebab tu Nabi banyak latih di kalangan Bani Umayyah. Sini kata Ibn Taymiyah, di zaman Nabi, gubernur-gubernur ataupun pemimpin-pemimpin, pegawai-pegawai Nabi SAW, kebanyakan majoriti adalah dari kalangan Bani Abd Syams, yakni pokok Bani Umayyah, keturunan Sayyidina Uthman ni. Kerana mereka pertama sekali ni adalah Bani kumpulan yang ramai, majoriti. Duk Mekah dulu Abd Syams lah paling ramai. Dia paling ramai. Dan di kalangan mereka lah ramai dari kalangan orang yang cerdik pandai, orang yang punya watak, orang yang ada karismatik dari segi kepimpinan. Maka Nabi melantik mereka. Misalnya Nabi lantik, ini antaranya Itab bin Usaid bin Abil As, lantik dia jadi ketua menguasai Mekah. Abu Sufyan bin Harb, ayah Sayyidina Muawiyah, dia jadi gubernur di Najran. Cuba tengok, dia jadi gubernur di Najran. Abu Sufyan, ayah Muawiyah. Logik ke kalau dia masuk Islam zaman Fatih Mekah? Kalau kita tengok dalam sejarah, kata Abu Sufyan masuk Islam ketika Fatih Mekah. Fatih Mekah tahun berapa? Tahun 9 atau tahun 8? Pada dalam riwayat Bukhari, Abu Sufyan ni muhajir. Abu Sufyan ni dia telah hijrah dah ke Madinah sebelum pembukaan kota Mekah. Itu dari riwayat Bukhari. Tapi orang kita tak sepakat tu. Maknanya Abu Sufyan ni muhajirin ni. Kalau muhajirin maknanya tak betul, ada tak kena tu riwayat yang menyebutkan bahawa dia masuk Islam zaman pembukaan kota Mekah. Man dakhala fi baiti abdi fahuwa amin. Tu hadis tu kena cek mula. Ulama kata. Apa cuba tengok. Dia jadi gubernur di Najd zaman Nabi. Lepas tu kalau kita tengok dia punya tempoh selepas pembukaan kota Mekah dengan zaman Nabi wafat, tak ada. Abu Sufyan jadi gubernur dah 2 tahun lagi lepas tu Nabi wafat, ataupun 3 tahun. Sedikit tengok sini. Malah ni tepat dengan dalam riwayat Bukhari. Kita nak terima Bukhari, kau nak terima sejarah je ya. Nah, umat Islam dia kena terima Bukhari. Maknanya Abu Sufyan ni dah, dia ni lama dah masuk Islam. Dia ni muhajirin. Sebab dia duduk Mekah. Dia selepas membuka kota Mekah, orang Islam tak lagi duduk Mekah. Salah, haram, dosa besar tu. Selepas pembukaan kota Mekah, Nabi kata la hijrata ba'dal fath. Tak boleh dah hijrah daripada Mekah ke Madinah, tak boleh. Sebab Mekah sudah jadi daulah Islamiah. Tak boleh. Lepas tiba-tiba dalam riwayat Bukhari sebut dia ni duduk Madinah. Makna dia ni muhajirin. Betul. Kerana sahabatlah dia dilantik menjadi gubernur di Najran. Khalid bin Sa'id dilantik untuk menguruskan berkenaan zakat Bani Mudhaj, Sana'a, Yaman. Uthman bin Sa'id menjadi pegawai Nabi di Taimah, Khaybar dan Qura Urainah. Aban bin Sa'id ni zaman Nabi ni keluarga Bani Umayyah lah tu. Aban bin Sa'id mengurus hal ehwal tentera-tentera yang tentera tawanan perang. Kemudian dia dilantik menjadi gubernur di Bahrain. Semua ni keluarga Sayyidina Uthman bakal.
Maka Sayyidina Uthman dia tidak melantik melainkan orang yang telah dilantik oleh Nabi SAW dan orang dari keturunan mereka. Sayyidina Uthman ni bila dia pegang jawatan, dia kekalkan orang-orang yang dilantik oleh Nabi, oleh Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Uthman. Dan kalau dia nak buat pelantikan baru, dia pilih daripada keturunan dan juga. Sebab apa? Sebab dia kata orang ni orang dipilih oleh Nabi. Sebab tu ulama kata dia ni ikut Nabi. Dia ni ikut Nabi. Demikianlah juga yang dilakukan oleh Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar selepas Nabi. Sayyidina Abu Bakar telah misalnya antara Sayyidina Abu Bakar telah lantik Yazid bin Abi Sufyan. Padahal Yazid bin Abi Sufyan zaman Nabi jadi tentera dah. Tetapi zaman Sayyidina Abu Bakar naik bui pangkat lebih besar, jadi ketua tentera untuk pergi perang di Syam, sehingga berjaya membebaskan Syam. Dan Sayyidina Uthman, Sayyidina Umar juga selepas Sayyidina Abu Bakar mati, dia memperakui ketokohan Yazid bin Abi Sufyan ni, abang Sayyidina Muawiyah ni. Sehingga Sayyidina Uthman lantik selepas tu kekalkan jawatan, dan Sayyidina Umar lantik Muawiyah jadi kepala tentera juga. Maknanya Sayyidina Uthman buat ni sebenarnya tak lari daripada apa yang telah dilakukan oleh Nabi, Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Uthman, Sayyidina Umar. Tu sebenarnya. Ini mengikut dalam kitab Manhajus Sunnah kajian Ibn Taymiyah. Tu. Jadi orang lain tu banyak lagi dia sebut, kita boleh bincang semula. Kita boleh sebut semula. Maknanya ada sejarah kita baca ni racun sebenarnya. Bukan sejarah tu. Sebab itulah kena mengaji, sebab dalam Bukhari ni ada bab sejarah. Kalau kita baca Bukhari, kita hadis bab sejarah, bab apa dah. Molek sahabat, tak ada nampak pelik. Tak ada nampak. Lepas tu kita tahu molek bab apa kan? Berat lagi. Mana kalau molek tak boleh nak cerah gitu. Yang sahabat Nabi tak ada cerah. Lepas tu tak molek lagi tu. Tu biasa, kehidupan biasa tu individu, tu masalah individu. Masalah individu tu. Jangan kita nak kait tu kan. Kadang-kadang manusia yang otak tak waktu, dia berhina kait benda-benda tak kait. Kait tu tengah, lepas tu dia sakit kepala. Jadi manusia tak betul lah tu. Dia tengok sesuatu tu tidak mengikut neraca yang sebenar. Itu jadi masalah. Jadi banyak lagi lah perkara lain sebenarnya yang kita boleh sebut. InsyaAllah kita akan sambung semula kerana ini panjang juga sebenarnya. Dan saya pun ada ambil catatan daripada kitab lain untuk supaya kita berkenal dengan tokoh-tokoh yang memegang jawatan penting di zaman Khalifah Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar dan zaman Nabi. Kita kena tahu ni. Gitulah. InsyaAllah kita akan sebut semula. Rasanya setakat itulah. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.